Terima kasih mengurusi majlis VM Safidah Kak Long. Ya, Alhamdulillah, pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu salah satu siri produk Xiaohu, Go Eco. Go Eco. Siri produk Xiaohu bawah Go Eco ni ada dua. Satu all-purpose cleaner, yang kedua liquid detergent. Ya, okey, baik. Ini apakah sebenarnya kedua-dua produk ni bagi mereka yang baru belum pernah belum pernah dengar ataupun baru nak mengenali produk Go Eco ni, alangkah baiknya mudah-mudahan perkongsian pada malam ini satu sesi pengenalan lah, pengenalan. Okey, baik. Pertamanya, sebelum kita tengok kepada siri produk Go Eco, saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu pengetahuan am yang sangat-sangat kita perlu tahu mengapa perlunya kita memilih Go Eco. Pertamanya kita kena tengok keadaan sedia ada sekeliling kita, iaitu bahan pencuci biasa, ya. Okey, bahan pencuci biasa. Sebentar, ya. Okey, baik. Jadi pertamanya, bahaya bahan pencuci biasa ni, dia boleh membawa kepada kecederaan kulit. Kecederaan kulit. Kenapa? Sebab kebiasaannya dalam bahan pencuci biasa, sama ada pencuci pakaian ataupun pencuci selain pakaian seperti floor cleaner, pencuci serbaguna, pencuci kereta dan sebagainya lah. Ya, dia ada beberapa kandungan bahan yang berbahaya. Pertamanya seperti formaldehyde. Formaldehyde. Yang kedua, pewarna tiruan. Ya. Dan yang ketiga, triclosan. Okey, formaldehyde ni, triclosan dan pewarna tiruan. Pewarna tiruan ni contohnya biasanya kalau kita tengok di pasaran, kadang-kadang kalau botol tu warna pink, cecair dia mungkin warna pink, warna biru-biru dan sebagainya. Itu dipanggil pewarna tiruan yang boleh menyebabkan dia berpelbagai warna. Dan juga triclosan. Triclosan ni masih ada lagi pada zaman hari ni, walaupun dulu pada tahun sekitar 2000 dah memang diwartakan bahan yang berbahaya. FDA kata bahan ni tak boleh dimasukkan lagi dalam mana produk komersial. Tapi sebenarnya masih ada sampai hari ini di pasaran produk yang ada mengenai triclosan. Sebab kita hanya boleh larang je. FDA ni boleh larang je. Dia tak boleh keluar suat saman pergi marah, tak boleh. Dia je sebab dia pertubuhan yang hanya beritahu, dia buat research, buat kajian, bahan ni tak boleh. Dan semua orang kena maklum. Ya, jadi bahan-bahan ni sebenarnya boleh menyebabkan keradangan kulit dan alergi. Serta menyebabkan kanser dan untuk jangka masa yang panjang. Kalau berterusan guna, dah lama guna, 10 tahun dah guna, 15 tahun dah guna, 5-6 tahun guna, dia berpotensi membawa kepada kanser pada pengguna itu sendiri. Dan orang-orang yang terlibat dalam anak-anak pakai baju ke siapa pakai baju ni mungkin boleh menyebabkan risiko kanser. Minggu lepas kita belajar, Rabu baru ni kita belajar tentang alergi. Betapa bahaya betapa bahayanya tindak balas alergi ni. Kemudian alkali yang kuat dalam bahan pencuci boleh menyebabkan kulit terhakis, teruk, dan boleh membawa kepada ulcer saluran pernafasan dan merosakkan kornea dan konjungtiva. Kadang-kadang terlalu kuat dia punya alkali ni, bila kita buka saja bahan pencuci ni, boleh rasa bau tu meremang sampai pedih hidung, ya, pedih mata. Kalau dibiarkan selalu sangat berlaku hari-hari macam ni, menghadap bahan macam ni, terutamanya ibu-ibu yang bekerja sebagai cleaner di pejabat tu kan, selalu berhadapan bahan kimia ni, boleh menyebabkan ulcer pada kulit terhakis. Masalah-masalah ini. Contoh kalau di pasaran, ada satu jenama ni, saya ingat lah. Tapi saya sebut bahasa Inggeris jenama ni, ya. Jenama Tiger, bukan biskut, ya. Jenama Tiger. Dia punya kuat jenama ni, kalau saya ingat dulu masa zaman sekolah, sekolah guna sabun serbuk ni, cuci tandas, cuci bilik uduk, surau. Kalau pegang saja sabun ni, pegang je dia memang dah boleh rasa dia punya tajam-tajam tu. Kan, pegang sabun ni, punya kuatnya kan. Boleh rasa tajam-tajam tu. Sabun biasa ni yang guna basuh baju, sabun harian ni boleh bahaya. Ya. Boleh menyebabkan kulit, kalau orang sensitivity, alergik, kulit boleh jadi macam kertas tu. Kulit dia macam kertas, dia macam boleh boleh kira. Dia punya tu ada halus tu, terhakis, ya. Okey, baik. Kemudian, keduanya, bahan pencuci biasa ni sebenarnya boleh menyebabkan kerosakan pada sistem imun.
Contohnya ada setengah bahan, ada beberapa bahan pencuci biasa mengandungi bleaching agent, ejen peluntur. Kemudian ada setengah bahan sabun mengandungi ejen pencerah ataupun fluorescent agent. Biasa kita nampak pada sabun-sabun ni dia kata boleh mencerahkan pakaian. Tuan kena hati-hati. Ataupun ada sabun yang dia tulis dekat paket tu mengandungi pewarna optik. Yang ni memang sangat bahaya. Boleh menyebabkan kanser, menyebabkan karsinogen, merosakkan kulit. Benda-benda macam ni kalau jangka masa panjang merosakkan sistem imun kita. Kemudian yang ketiga, boleh menyebabkan kerosakan sistem peredaran darah. Sebab kalau tangan kita biasa, kita jarang, saya rasa jarang orang um, buat kerja rumah pakai sarung tangan. Jarang Biasanya kalau saya tengok yang pakai sarung tangan ni orang dah lama buat kerja rumah. Macam ibu saya ke, golongan yang ibu-ibu macam makcik ni kan. Biasa mereka akan pakai sarung tangan. Tapi kalau orang yang muda-muda ni jarang pakai sarung tangan. Ada juga orang lama pun tak pakai sarung tangan. Tapi bila tangan kita kerap menyentuh bahan-bahan deterjen macam ni, maka bahan ni boleh masuk dalam saudara kita. Mula-mula dia akan merosakkan satu lapisan kulit, masuk, lama-lama kalau selalu guna, boleh menyebabkan pengumpulan toksik dalam darah yang membawa kepada hemolisis. Hemolisis ni apa? Sel darah akan pecah. Macam dalam gambar ni kan, pecah. Asal-asal dia elok normal, macam donat ni kan. Kemudian dia, lama dia mengembang, lama dia akan pecah. Bila pecah ni akan menyebabkan macam-macam masalah. Jaundice, pembekuan darah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, juga bahan pencuci biasa ni boleh mengakibatkan kerosakan sistem saraf. Contohnya wangian. Kalau perasan fragrance kalau tengok dalam ingredients bahan-bahan pencuci ini, dia ada pewangi. Pewangi ni sebenarnya antara bahan yang boleh menyebabkan alergi alahan, alergi pada kulit, alergi pada saluran pernafasan, ya. Sehingga boleh bawa muntah-muntah, loya kurang selera makan. Sebab itu kalau perasan bahan pencuci pakaian kanak-kanak, bayi, baby, ya. Dia kata kat situ no fragrance. Kenapa dia tulis no fragrance? Sebab ni bahaya. Baby tak boleh kena. Apatah lagi orang dewasa. Sebab dia boleh membawa kesan yang 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 teruk lah. Kalau orang yang alergi akan menyebabkan alergi. Yang kelima, kesan juga bahan pencuci biasa ni dia boleh membawa pada kerosakan sistem pembiakan. Sistem reproductive system. Kebanyakan bahan dalam pencuci seperti nonylphenol. Nonylphenol boleh menyebabkan kanser pada organ pembiakan. Nonylphenol ni kalau tengok dalam gambar sebelah ni kan, gambar ni biasa kita nampak ada gambar bahan pencuci yang cuci pinggan mangkuk, pencuci tandas, mangkuk tandas, penyembur-penyembur untuk menghilangkan kotoran degil dan sebagainya yang rupa bentuk masa kita nampak rasanya di pasaran ni. Ni kena hati-hati. Berkemungkinan mengandungi nonylphenol yang menyebabkan kanser pada organ pembiakan. Dan bahan ini juga mudah tertinggal pada pinggan mangkuk. Ni kita takut ni. Perasan tak? Contohnya, kalau kita beli sesuatu pencuci pinggan mangkuk di pasar raya sebagainya, bila kita cuci pinggan, cuba kita cium. Kalau katakanlah kita beli pencuci pinggan yang bau bunga sakura, bunga sakura. Tiba-tiba kita cium lah kat pinggan tu, bau bunga sakura. Macam mana boleh ada bau bunga sakura pada pinggan mangkuk? Sepatutnya tak perlu bau pun pinggan mangkuk tu sebab kita makan kan. Jadi kadang-kadang kalau bukan sekadar bau bunga sakura, kadang bau sabun pun ada lekat. Sebab kita bila kita cuci pinggan mangkuk, ada setengah orang dia akan pump lebih sabun pada mangkuk untuk cuci sabun tu kan. Sampai akan berbau sabun lagi pada pinggan. Kadang-kadang melekit lagi pada pinggan mangkuk. Kesan sangat besar kesan dia sebenarnya. Kita mungkin fikir bersih mangkuk ni, tak ada minyak. Tapi sebenarnya kesan di sebalik sabun tu sendiri dalam dalam bila masuk tubuh badan kita pada makanan yang membawa mudarat pada kesihatan. Berapa lama dah kita guna pencuci-pencuci yang begini, yang kuat begini, ya. Okey, baik. Kemudian alangkah baiknya kalau kita boleh gantikan bahan pencuci tadi, pencuci pinggan mangkuk, dan lain-lain pencuci dengan satu produk yang sangat bagus, yang sangat selamat untuk kita, iaitu Go Eco All Purpose Cleaner ataupun singkatannya APC. Bahasa Melayu ni pencuci pelbagai guna. All Purpose Cleaner ni pencuci pelbagai guna, singkatannya APC. Okay, apa kandungan utamanya? Kandungan utama ialah pertama ada enzim penguraian minyak semula jadi. Enzim penguraian minyak semula jadi yang berasaskan bakteria dan fungi. Di mana bakteria dan fungi ni dia ada aktiviti dia menghasilkan enzim tersebut. Bukan dalam tu dia bakteria fungi tidak, tapi aktiviti tertentu yang
adalah dalam kejuruteraan bio ni, bioteknologi ni, mana dia akan menghasilkan enzim ni. Enzim ni boleh menguraikan minyak semua jadi. Yang kedua, enzim penguraian protein, iaitu protease enzim daripada mikroorganisma yang duduk dalam susu soya. Maka yang ni mampu untuk mengurangkan protein. Kan biasa kalau orang makan ada sisi protein, ikan sebagainya, ataupun apa-apa perkara lain yang berunsurkan pada protein, maka ini enzim ni bekerja lah. Kemudian ada minyak lemon. Kemudian ada lagi kandungan pembersihan bersumberkan glukosa, iaitu berasaskan pada kanji dan minyak kelapa. Ini kandungan utamanya. Dan semua kandungan ini ialah kandungan yang pembersihan yang sangat kuat tetapi bukan ion. Dia pembersihan yang berkesan, efektif. Ya. Okey, baik. Keistimewaan apa keistimewaan all purpose cleaner ni, APC ni? Pertamanya, bila kita guna pada untuk cuci pinggan mangkuk, dia berkesan untuk menguraikan minyak pada pinggan mangkuk. Walaupun kuantitinya sedikit, tak perlu press banyak-banyak. Kan? Dan sangat berkesan cuci pinggan mangkuk dan lantai yang berminyak. Hatta kalau bukan untuk cuci pinggan mangkuk saja, untuk cuci lantai sekalipun yang berminyak pun sangat berkesan untuk menggunakan lantai yang berminyak. Yang keduanya, bila penggunaan enzim ni, kebaikannya ialah berbuih sedikit. Sebab kalau berbuih banyak, sangat bermasalah membazir air. Terpaksa penggunaan air yang sangat banyak untuk membersihkan buih. Nak settlekan buih saja. Tapi bila buih sedikit, senang. Penggunaan air pun jimat. Ya? Kemudian yang ketiga, mudah dibilas dan tidak meninggalkan sisa. Tidak meninggalkan sisa minyak, tak meninggalkan sisa sabun. Ia dapat membersihkan secara menyeluruh. Yang kedua, pemekatan yang tinggi. Yang mana tak perlu guna banyak. Nanti kita tunjukkan apa sukatan dia. Kemudian bila tak guna banyak, guna sikit satu penutup saja. Maknanya dia lebih menjimatkan, lebih ekonomi. Dan kemudian keistimewaan APC juga, dia tiada pelarut yang bertoksin berbanding dengan yang ada di pasaran. Dan bila tak ada toksin, dia tak mencederakan tangan, tak menghakis bekas-bekas ataupun apa-apa bahan. Ya, okey. Sebab kadang-kadang sabun yang kuat boleh rosakkan baldi kita, rosakkan perkakas, rosakkan peralatan makanan kita. Dan kelebihannya juga, dia selamat dan dapat menjaga alam sekitar. Selamat dan dapat menjaga alam sekitar. Kenapa saya kata begitu? Baik, kita tengok nanti. Kemudian selepas kita gunakan APC ni untuk cuci pinggan, untuk mop lantai, sinki sebagainya, span dan kain yang kita gunakan tadi, mop yang kita gunakan tadi tidak berminyak dan lebih mudah dicuci. Maka senang kerja kita sebab biasanya bila kita cuci pinggan, kadang-kadang span pula berminyak. Bila cuci tempat yang kotor, meja kotor, kain pula nak kena bersihkan yang berminyak kan. Tapi bila kita gunakan APC, dia tidak berminyak dan lebih mudah dicuci. Senang kerja kita. Kemudian oleh kerana kita punya APC ni terdiri daripada kandungannya mostly hampir semuanya enzim, maka kelebihannya adalah dia dapat menguraikan minyak yang tertimbun dalam paip salinan air. Selalunya masalah ialah bila kita memang masyarakat kita memang tak lari dia guna masakan berminyak. Jadi kesannya ialah bila kita bersihkan perkakas yang berminyak, minyak-minyak yang akan tertimbun terbendap dalam saluran paip. Dia mengakibatkan kita susah nak nampak tapi lama-lama akan tersumbat macam sinki ni. Kalau tengok dekat lubang sinki tak ada sisa, tapi dia tetap air bertakung sebab ada mendapat minyak di dalam tu yang susah tu. Yang tu yang kita tak nak, sebab kalau lah bayangkan kalau mendapat minyak ni terlepas ke dalam air, dia merosakkan sistem air pula. Sistem ekosistem pula. Jadi kalau kita gunakan APC ni, masya-Allah, dia punya minyak ni dalam saluran pipe tu pun tidak akan tertimbun, ya, akan diuraikan sebab diurai dengan enzim. Diurai sampai komponen yang lebih mudah mudah tidak merosakkan alam sekitar, dan kesannya mengelakkan tersumbat. Dan yang ketiganya, menjaga kebersihan dapur daripada limpahan air, kotoran dan sebagainya, dan longkang pun bersih dan rumah kita pun bersih setiap masa. Okey, bagaimana pula cara penggunaan dia? Cara penggunaan dia ialah untuk penggunaan biasa kita cuci pinggan pinggan mangkuk di dapur, nisbahnya 1:10. Satu penutup nisbah 10. Katakan satu penutup mungkin dalam 10 ml. Maka air itu 1 ml. Tapi sebenarnya kalau guna satu penutup untuk cuci pinggan, dia sebenarnya berlebihan. Sebab satu penutup APC ni dia punya sukatan lebih kurang 10 ml. Jadi kalau 10 ml sepatutnya air yang dalam mangkuk tu 100 ml. 100 ml ni 100 ml ni lebih kurang Oh, RM1 kena bayar. 100 ml ni lebih kurang
satu cawan IKEA, cawan IKEA budak-budak minum tu kan. Separuh kurang sikit pada satu tu. Kurang sikit lah sebab satu cawan tu kalau penuh betul-betul 200 atau 180 ml. Cawan IKEA yang budak-budak minum tu. Lebih kurang yang tu lah. Maknanya satu pun dah cukup dah. Cukup ya. Okey, baik. Kemudian kalau nak tambah air lebih pun tak apa. Kalau kita rasa macam terlalu pekat, terlalu macam berlebihan sabunnya, kita boleh tambah air lagi. Ya, okey. Sebab dia ni APC ni dia concentrated pekat. Kalau untuk cuci yang kotoran degil, perkakas yang dapur kita terlalu berminyak kan, kita goreng kan, mengecik-mengecik minyak tepi dinding pula. Inilah dinding ya. Pada kalau yang rumah canggih-canggih sikit pakai hook dapur berminyak, pakai periuk-periuk pakai perkakas berminyak sangat, maka nisbahnya lebih pekat sikit, 1:3. Satu nisbah pekat sikit. Maka mudahlah untuk kita bersihkan ya, tanpa merosakkan tangan kita. Untuk mop lantai, berapa pula? Mop lantai lagi jimat. Satu penutup Go Eco untuk 10 liter air. 10 liter hingga 20 liter. Kalau baldi yang saiz sedang tu, lebih kurang 10 liter. Baldi saiz sedang baldi saiz sedang tu. Kemudian tambah satu penutup Go Eco. Boleh bersih lantai. Okey, jimat kan, satu penutup je, tak payah pakai banyak-banyak. Kalau penutup yang bercuci biasa-biasa ni besar juga penutup dia, tapi APC ni tak besar mana pun penutup dia. Ya, okey. Jadi tadi kita cerita macam boleh cuci pinggan, dapur, lantai je kan. Sebenarnya banyak benda boleh cuci APC ni sebenarnya. Pertama dapur tu biasalah pinggan mangkuk, cawan, alat masak, kuali, tempat masak, hook dapur. Kedua baju, collar baju. Kan, kalau collar baju tu berdaki sangat kan, kemeja sebagainya, boleh bubuh APC ni. Maknanya tuangkan APC dalam penutup dia, tuangkan pada collar baju tu. Ya, tuang pada collar baju tu. Dan tempat-tempat yang lain yang ada stain lah ya. Kemudian yang ketiga balcony, mop lantai balcony yang mungkin berkayu ke sebagainya, tak ada masalah kemudian bilik mandi, tandas, tak ada masalah, boleh pakai. Kain sofa, perabot, nak lap perabot kan, nak lap perabot di rumah kita, lap sofa kita, boleh pakai APC, tak perlu cari pencuci lain. Pintu tingkap berkaca kan, guna APC juga, tak perlulah pakai glass cleaner pula nak beli satu hal ya. Dah lah bahaya pula ada bahan dalam tu. Yang pakai APC je senang. Alat-alat elektrik. Alat elektrik ni kau jangan salah faham. Jangan pergi basuh cikgu hai pula, rosak pula cikgu elektrik ni. Kan? Maknanya kita cuci perkakas elektrik ni, kain yang kita lembapkan tu dengan ni, kita kan guna APC kan. Boleh guna APC. Jangan curah tapi nak lap tu je. Nak lap. Kang buatkan marah pula saya habis rosak TV. Bukan. Nak lap je, bukan nak basuh. Nak lap je ya. Kereta. Kereta macam yang main kereta, Go Diamond kita, Go Diamond Harun, cuci Alphard dia pakai Go Eco. Velfire dia Alphard Velfire. Pakai Go Eco tu berkilat tu. Tuan tengok berkilat merelip. Sebenarnya pakai Go Eco. Saya tahu macam mana, saya tengok Oh, rupanya Go Eco ada botol banyak kan dekat luar tu kan. Tengok Encik Arun kita basuh kereta. Apatah lagi kereta yang biasa-biasa. Jangan takut lah. Pakai je Go Eco. Kereta mahal pun pakai kan. Maknanya selamat. Berkilat kan tuan percaya tak? Saya dah cuba kan. Kereta saya biasa je kan. Tapi bila pakai Go Eco, lepas kita cuci kan. Kita cuci. Lepas tu kita nak keluar berjalan kan. Kena cinaran pada sinaran matahari kan. Berkilat macam pergi polish tu. Dia punya kilau tu macam kita pergi hantar polish. Padahal tak polish pun. Berkilat kereta kita. Cubalah, kecuali kalau cat dah pudar tu memang tak boleh kilat lah. Tak darah lah. Betul kena girim. Kena pergi cat betul-betul dulu lah. Dan nak katanya jimatkan kos lah. Tak perlu sampai nak bagi polish dan sebagainya. Barang kemas. Dia kata barang kemas. Saya tak nak cuba barang kemas. Saya tak nak barang kemas. Siapa nak cuci barang kemas nak berkilat mungkin boleh cuba. Kan? Kemudian kemudahan pejabat. Meja pejabat ya. Peralatan pejabat untuk cuci pejabat. Makcik boleh sarankan pada makcik cleaner kita guna untuk cuci pun APC ni. Selamat dia. Okey, baik. Kemudian perhatian, bila guna APC ni jangan bancuh dengan air panas sebab dia adalah enzim kan. Enzim. Bila tuang air panas matilah enzim tu. Jadi tak berkesan lah. Kemudian kedua, simpan di tempat kering dan teduh. Dia elakkan pancaran matahari secara terus dan jauhkan dari kanak-kanak. Sebab botolnya bernarik. Mungkin kanak-kanak ingat jus pula kan. Minum pula. Ya, okey, baik. Seterusnya, siri yang kedua dalam Go Eco, liquid detergent. Liquid detergent ni adalah pencuci pakaian. Ya. Apa kandungan utamanya? Iaitu pertama protease enzyme. Protein panggil ya. Kemudian yang kedua, anti-reposition cellulose ataupun cellulose anti mendapan. Bahasa Melayu dia.
Dia sejenis bahan daripada fiber selulus serat ya. Selulus ni sejenis serat. Di mana bahan ni mencegah kotoran-kotoran yang dah singkirkan tadi daripada terperangkap semula. Sebab dia memang bila bila bahan pencuci ni dia mencuci kotoran berjaya dikeluarkan, tetapi kadang-kadang ada setengah bahan pencuci kalau kita perasan kotoran tu je melekat pada baju balik. Bila kita angkat bawa keluar mesin basuh, loh, pula lah kena kikir dengan kuku lah, jari lah buang. Dia mendak balik lekat pada Kalau untuk pakaian. tu dia ada tu, Kan? ada Ha. tu Jadi kata-kata kalau kita gunakan Go Eco ni, maka kotoran tadi dia tak akan lekat balik pada baju. Dia akan terperangkap dalam air, tunggu di flush keluar je. Dia tak lekat balik. Kemudian dia ada Complex Super Detergent. Complex Super Detergent ni ialah formulasi gabungan pelbagai enzim. Kalau saya tengok dalam ChatGPT, dia kata kalau kompleks super deterjen ni maknanya satu formulasi bioenzim. Dia mungkin ada 2 hingga 8 enzim dalam tu. Antara 2 hingga 8 lebihlah enzim, banyak enzim. Sebab tu kita punya pencuci semua jadi ni dia tak pakai bahan kimia yang berbahaya, pakai enzim semua jadi cukup. Enzim tu yang bekerja. Ya. Okey, apa keistimewaan liquid deterjen kita ni? Pertama, dia enzim yang bersifat biopenguraian yang sihat dan dapat memelihara alam sekitar. Keduanya, mempunyai kuasa pembersihan yang kuat dan dapat menghilangkan kotoran degil. Dan yang ketiga, sesuai digunakan untuk semua jenis pakaian yang boleh dibasuh dengan air. Maknanya tak perlulah kita nak pakai dua tiga jenis ya. Untuk kain buruk sabun kuat, untuk jenis untuk baby sabun lain pula, untuk kita dewasa sabun lain, banyak dua tiga sabun. Tapi kalau liquid deterjen ni sesuai untuk semua jenis pakaian, ya, baby ke dan dewasa. Ya. Dan pakaian yang dibasuh dengan Go Eco liquid deterjen ni, dia akan jadi lembut, tak mudah berkerut dan tak menjadi keras. Sebab ada pakaian yang bila basuh dengan pencuci biasa di pasaran, siapa yang pernah rasa ni kan, kena pakai pula softener untuk bagi lembut. Kadang-kadang kalau tak pakai softener, pakaian jadi keras pula, jadi macam kasar, merosakkan tekstur fabric tu. Ni yang kita tak nak kan, kita sayang beli mahal, rosak pula pakaian kita kan. Kalau sayang pakaian kita, pakai liquid deterjen Go Eco ni. Kemudian tidak meninggalkan sisa bahan kimia di atas pakaian. Sebab ada sabun, kadang kita kan suka sangat tambah sabun lebih. Orang suruh bubur satu lah, dia bubur dua, orang bubur dua, dia bubur tiga, suka lebih. Dengan tujuannya mudah-mudahan bersih lah pakaian kita ni pun lebih. Tapi sebenarnya tidak. Bila lebih pada keperluan, kan, dia akan merosakkan pakaian, rosak pula pakaian, kemudian tinggalkan sisa bahan pula. Kemudian kita takut tak bersih pula kan. Jadi serba salah kan. Bila pakai liquid deterjen ni, dia menghilangkan rasa serba salah tu. Serba salah. Jadi tak adalah sisa bahan kimia yang tertinggal. Tak adalah rasa nak gatal-gatal, mengenyam. Pakai baju rasa gatal sebab sabun tu masih ada kan. Tak ada masalah. Dan tidak mencederakan tangan. Kalau buat cucian tangan, kan, tak cederakan tangan dan tak menimbulkan alahan pada kulit. Sebab kadang-kadang ada pencuci yang kena cuci dengan tangan dulu nak buang kotoran ni, tidak. Tak perlu takut. Dia tak akan cederakan tangan sebab dia enzim. Dan pakaian berbau segar selepas dicuci. Tak perlu pakai softener, tak perlu pakai pewangi kan. Okey, baik. Apa keistimewaannya lagi? Keistimewaan liquid deterjen ni lagi ialah dia sangat menjimatkan. Untuk basuh baju 8 ke 9 kilo. Kalau mesin tu boleh, kalau full dia 8 9 kilo, maka hanya pakai setengah penutup botol saja. Setengah. Kalau mesin yang besar sikit, kan, pakailah satu penutup. Kan, tengok. Sebab dia punya ratio dia tu 8 hingga 9 kilo, setengah penutup je. Maknanya cuba optimumkan penggunaan mesin basuh tu. Kalau mesin basuh tu kapasiti 9 kilo, pakailah baju untuk basuh 9 kilo, setengah penutup botol jimat. Kan? Kalau setengah lagi pada 8 kilo, suku suku betul betul kan. Tapi kata jimat elektrik, kena jimat elektrik maksimum kan penggunaan dia pada satu masa tu kan, supaya elektrik menjimat, sabun penjimat, elektrik penjimat. Kedua, air berbuih sedikit dan lebih mudah dibilas. Bila kita sukatan betul apa kelebihan liquid deterjen ni kan, kita tak perlu bimbang ada kesan sabun pada baju sebab dia mudah dibilas, berbuih sikit berbanding dengan sabun yang buih banyak. Ni bubuh sabun kan, bila spin tu berbuih-buih naik. Masya Allah, ini yang kaki sabun ni. Jadi tak perlu macam tu sekali, sebab dia akan merosakkan pakaian kita, dan kita menyebabkan merosakkan kulit kita juga.
Jadi kita kelebihan liquid deterjen ni dia bersih sikit dan mudah dibilas. Yang ketiga, yang seterusnya lah ketiga. Ini banyak lah ni sebenarnya. Seterusnya ialah tiada bahan kimia seperti fosfat, ejen pendah fluor. Pendah fluor ni ejen pencerah, pencerah pakaian, ejen pemutih yang peluntur bleaching ni dan sebagainya yang tidak memudaratkan yang dia tak ada bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan kita lah. Sebab benda-benda macam ni bila kita beli tengok kan, kita kan suka kan. Bila nak basuh baju putih beli yang ada kuasa pemutih, pencerah sebagainya. Itu ni bahaya sebenarnya, kan. Cara lain nak selamat kan, pakailah liquid deterjen ni. Kemudian jangan tambah air panas lah. Kemudian produk ni ada selulose fiber, yang itu dapat mengangkat kotoran yang kita sebut awal tadi supaya kotoran tu tak lekat balik pada pakaian. Dan dia tak perlu tambah ejen pelembut sebab dah ada enzim yang melembutkan pakaian tetap bersih dan lembut berseri. Okey. Cara penggunaan ni ialah kalau cucian tangan, 5 liter air pakai 1/4 penutup botol. Oh, jimatnya. 5 liter air satu suku penutup je. Cuci tangan, cucian tangan. Kalau untuk mesin basuh, orang yang ada mesin basuh pintu depan ke, pintu atas ke, dua-dua boleh guna, jangan risau. Kan? Kalau dia punya mesin basuh tu kapasiti dia 8 hingga 9 kilo, pakaian penuh, Ya. maka setengah penutup botol saja, setengah penutup botol saja. Kalau untuk kotoran degil, kan, anda kata tak ada APC, tapi ada liquid deterjen. Ada kotoran degil pada collar baju sebagainya, maka boleh gosok sedikit daripada tuang sedikit pada tempat yang ada stain tu, yang degil tu, gosok sedikit saya lembut, biarkan 5 minit, lepas tu masuklah, masuk dalam mesin basuh. Ya. Okey, baik. Okey. Perhatian, liquid deterjen ni ialah bioenzim. Dia sama jangan guna air panas. Ketika basuh pakaian, kan dia boleh merosakkan keaktifan enzim. Simpan tempat kering dan teduh. Jangan buka luar belakang dapur. Tu kena panas, tak boleh rosak. Elakkan pancaran matahari secara terus. Dan jauhkan dari kanak-kanak. Senang tak payah guna air panas. Kadang-kadang ada setengah orang, mesin basuh dia tu memang ada dua fungsi pula. Dua fungsi. Satu untuk masuk air panas, tu untuk masuk air sejuk. Ni orang yang ada mesin basuh canggih-canggih lah. Tapi biasa-biasa kita ni biasanya air satu satu suhu je lah. Saya biasa-biasa je kan. Tapi cuma ingat jangan guna air panas ya. Jimat elektrik juga. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita dah nampak dah pilihan terbaik pada kita lah. Yang cukup hebat, kita ada APC yang serba guna all purpose kan. Nak cuci pinggan mangkuk, cuci pakaian pun boleh, kain buuk boleh, kereta boleh, bilik air boleh, cuci barang kemas, cuci rumah semua boleh APC. Pencuci baju yang sangat hebat, yang selamat untuk semua kan. Berbandinglah kalau kita pakai pencuci harian biasa-biasa kita beli ni. Contoh kan, saya ambil contoh yang saya tengok pada katalog sebuah pasaraya ni. Pencuci pakaian 3.6 kilo jenama popular RM20. Kali ni time promosi. Pencuci pakaian baby RM20. Pencuci pinggan mangkuk 1 liter RM6. Softener 2 liter RM19. Ini softener yang bau sedap ya. Tapi bahan dia tu bahaya, tak tahu ya. Floor cleaner 3 liter RM18. Pencuci lantai kan. Peluntur pula bleach 2 kilo RM7. Lepas tu kan kalau pakai-pakai kan akhir tangan pula gatal-gatal mengelupah lah, pecah kulit, kena beli pula Vaseline kat farmasi. RM14 5 kupang. Kemudian sakit kepala pula, bau-bau pencuci, bau ni penat cuci lantai, bau pula pencuci sampai terkemar-kemar hidung, sakit kepala pula. Nak tidur tak larat lah, penat buat kerja pagi. Beli pula paracetamol. Beli pula vitamin pula, demam-demam. Kan masalah ni pencuci ni. Semua belanja sebulan RM114 50 sen. Tanpa kita sedari, pejam-pejam mata. Allah, habis banyak tu dah RM114. Kalau kita guna APC dengan liquid deterjen, barulah RM64. Dapat PV lepas tu RM39. Masya Allah. Kan? Yang ni tak bagi PV ni. Yang senarai bagi-bagi macam-macam ni. Kita pun lah share katalog. Oh, Cik Timah sebelah rumah kita kan. Ini ada katalog baru ni ha. Pasaraya sekian-sekian. Oh, jimat, 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 jimat. Kita share kat dia kan. Share kat dia. Share kat kiri kanan. Depan rumah share. Tapi apa yang kita dapat? Dapat untung tak? Tak ada untung. Kita tak ada untung. Yang untung itu pasar raya untung. Kayu orang kita share kat orang sebelah. Macam dia beli lagi pasar raya sebut sekian-sekian. Ni pun beli juga. Share katalog. Kita share katalog. Jadi pasar raya yang untung. Sebab orang datang beli barang mereka. Cuba kalau kita share kiri kanan depan rumah kita ni. Pakai APC, pakai deterjen. Kita pun dapat bonus PV, kita pun dapat keuntungan. Dia pun dapat kesihatan, kita dapat kesihatan. Bukan sekadar untung tapi dapat sihat.
dapat selamat, dapat pendapatan dan dapat kebahagiaan. Cuba bayangkan, saya pernah guna, saya ada kira, sempat kira tadi. Kalau kita gunakan APC satu botol satu bulan, liquid detergent satu botol satu bulan, maka kita share pada 13 orang. Kita guna plan Greenzy. Tuan-tuan tahu tak, dalam bulan ketiga boleh dapat pendapatan sekitar 13,000. Oh, banyak. Suri rumah je, duduk rumah je 13,000 dah. Cuci baju, cuci baju, cuci rumah. Sengih-sengih. Cuci baju, cuci kereta, cuci lantai, cuci pinggan mangkuk, sidai baju sengih-sengih. Offset sengih-sengih ni sebab income jalan je. Kalau cuci lain duk kenyuk-kenyuk kuk-kuk dahi sebab tak dapat apa-apa pun kan. Duit kena keluar tiap bulan, sakit kepala lagi. Yang ni tak dapat sihat, dapat selamat, boleh dapat pendapatan. Cuba kita boleh buat. Kongsikan pula APC dengan liquid detergent ni, menggunakan plan Greenzy tadi, mana tahu boleh jana pendapatan kita bulan kedua boleh dapat dalam 1,000 lebih, bulan bulan ketiga dah boleh dapat 13,000. Itu kalau kita buat cari 13 orang kan. Kalau separuh lagi, separuh lah kan, kira kena kira lain lah, tapi nak katanya boleh. Macam-macam plan boleh guna kan, daripada kopi, daripada Greenzy, Lactoberry. Ni pakai Go Eco pula. Untuk kesihatan seisi keluarga, bayi, anak-anak rumah kita kan, bersih, sihat, selamat dan kita bahagia sebab tak ada orang sakit kan. Orang buat kerja pun sihat kan, selamat. Jadi alhamdulillah, ini sedikit perkongsian saya berkenaan dengan APC, Go Eco. Mungkin agak agak laju, tapi mudah-mudahan simple ni, santai jadi sampai. Dan insya-Allah mungkin akan datang, mungkin boleh saya kongsikan nanti, bagilah akan datang plan macam mana betul kita boleh jana pendapatan dengan APC dengan liquid detergent. Yang penting sebenarnya tuan-tuan, mesej yang kita nak bawa adalah usahakanlah untuk kita tukarkan bahan-bahan pencuci di rumah kita kepada APC dengan liquid detergent. Mungkin kita nampak ada seorang mungkin mahal, bagi saya pun mungkin mahal kan, liquid detergent ataupun APC ni. Tapi cuba salah satu, yang pentingnya APC. APC ni lebih lebih ekonomik, lebih mudah kita dapat, kita belilah sebab pelbagai kegunaan. Detergent pun sebenarnya sangat murah. Terutamanya kalau orang yang ada anak-anak kecil kan. Tanpa ragu-ragu lagi, tak perlulah cari pencuci lain. Ada baby, ada anak kecil, pakai je semua sekali seragam, pakai Go Eco je. Nak jimat lagi, buat bisnes, kan, kita boleh pakai terus apa kata-kata, uh, menjadikan produk Go Eco ni memang satu kewajipan dalam keluarga kita. Sebab sebenarnya bahaya bahaya bahan-bahan kimia dalam dalam produk pencaharian ni bukan benda yang kecil tau. Sebenarnya kalau di luar negara, kalau tuan-tuan pernah tengok cerita, saya kongsi kita tengok cerita ni movie yang pernah ditayangkan di televisyen, tapi mungkin kita saja jumpa kot. Pertamanya movie yang bertajuk Erin Brockovich. Erin Brockovich ni kisah di mana seorang peguam ni, dia membela nasib pengguna-pengguna yang terkesan dengan bahan kimia oleh perindustrian yang menyebabkan kanser. Kanser memang ada. Dia memang lama dia nak kaji ni, nak siasat, pergi jumpa orang yang terkesan, orang yang menggunakan produk demikian terkesan dengan bahan kimia oleh industri tersebut. Sebab bahan kimia dia dah termasuk dalam saluran air, saluran air, maka menyebabkan kanser. Dan kesannya beberapa tahun kes ni dia menang berapa juta. Berapa juta melawan syarikat tersebut. Satu lagi cerita tentang yang bertajuk Dark Waters. Dark Waters. Ini memang company yang saya rasa tak ada lagi company sekarang ni kot. Company namanya DuPont. Company DuPont ni company yang terlibat dalam pembuatan perkakas tidak melekat. Tidak melekat, perkakas penduduk yang tak melekat. Apa lagi, sudip, semua sebagainya, cat. Jadi company ni juga disaman sebab menyebabkan keracunan bahan kimia daripada kilang dia kepada pengguna air. Pengguna-pengguna air, tenakan semua mati. Ini kisah benar. Ini kisah benar, true story. Tuan-tuan boleh cari kat internet, Google, tajuk Dark Waters dengan Eric Brockovich. Sekitar tahun 2000 something. Memang kisah benar. Mana ni berlaku. Cuma kita dekat negara kita ni tak ada orang rajin buat macam tu lah, nak saman kan. Cuma ada orang selalu guna bahan kimia ni bawa kesan kanser. Orang yang selalu buat kerja mencuci ni ada kanser hati, kanser payudara, macam-macam. Cuma tak siasat je. Nak siasat satu kerja lah.
Cuma kena ambil berat. Jangka masa panjang. Jangka masa panjang pada diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Supaya mereka ni terpelihara, dilindungi daripada penyakit eczema, asma, alergik dan kanser. Jangka masa panjang. Dan gunalah produk Goico, liquid deterjen, selamat untuk ahli keluarga kita, diri kita. Bahkan kalau kita betul-betul berkongsi dengan orang lain, kita boleh jadi pendapatan lagi untuk keluarga kita. InsyaAllah. Okey, baik. Ada sebarang soalan? Ya, okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada Dr. Chen dan Mr. Ku Syashu lagi. Share masa roadshow bahan-bahan kimia immunodeficiency primer. Juvenile mental health among kids below 6 years old. Sebab sebenarnya kalau kita tengok pun di saya tak betul lagi di pasaran pun susah nak jumpa pencuci-pencuci bahan deterjen ni yang menyatakan menyebut je punya ingredient bahan-bahan ni kandungan susah. Banyaknya tersembunyi kan tak sebut pun. Jadi memang bila jadi macam tu memang mudah sangat kita nak kata selamat tak selamat. Of course tak selamat lah, mudah tak selamat nak jumpa bahan macam ni. Tambah pula kita memang zaman sekarang orang cari benda yang murah. Ni yang murah berisiko. Yang mahal pun sama kan. Orang sama. Yang harga RM17 iklan di televisyen semua tu kan. Tuan jangan jangan terpedaya. Kena hati-hati. Jadi se bertukarlah. Saya kata nak kata sebaik-baiknya tak boleh. Memang terbaik terbaik dah kita punya ni. Pilihan yang terbaik, pilihan yang terbaik ialah beralih kepada Go Eco untuk cuci semua benda termasuklah kereta, barang-barang pun cuci semua dan liquid deterjen untuk pakaian kita. InsyaAllah selamat untuk ahli keluarga kita. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Sekadar ini dulu daripada saya untuk tajuk Good Eco bagi siri APC dan liquid detergent. Semoga-moga manfaat. Segala kekurangan dan kelemahan daripada saya, mohon maaf. Dan insyaAllah akan ditambah baik lagi. Wallahualam. Jadi saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.